Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta dan juga ahli panelis dan moderator. Pada pagi ini kita akan mengadakan sesi memasyarakatkan kesihatan rakyat siri ke-12 2020 dari UKM Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Perubatan. Pada pagi ini kita ada tajuk yang menarik iaitu mengenai gigitan ular, di mana kita mendapati isu ini jarang dibincangkan di dalam masyarakat kita. Jadi isu gigitan ular ini sebenarnya telah pun dikenal pasti sebagai salah satu what you call penyakit yang tidak berjangkit yang terabai. Oleh itu kita akan cuba membincangkan, mengupas beberapa isu mengenai hal ini, dan bersama kita terdapat seorang moderator yang akan membantu saya di dalam forum, dan kemudian kita ada dua orang penceramah iaitu Profesor Nur Hayati dari UKM dan juga Dr. Zainal dari Kuantan, Pahang. Saya akan memperkenalkan moderator saya pada pagi ini, iaitu Dr. Anas Amri bin Hashim. Beliau adalah Ketua Jabatan Perubatan Kecemasan Hospital Sarike, Sarawak, dan beliau adalah seorang ahli konsultan Remote Envenomation Consultancy Services, dan juga beliau mempunyai minat yang mendalam dalam life support ataupun bantuan hayat, dan juga dalam bidang perubatan kecemasan. Okey, jadi saya akan memperkenalkan penceramah kita yang pertama, iaitu Profesor Nur Hayati Ahmad. Beliau merupakan bukan calang-calang orang. Beliau mempunyai CV yang sangat panjang sebenarnya, dan beliau adalah berada di UKM Bangi, dan kali ini beliau mengetuai bahagian Diversity dan Heritage Program Langkawi ataupun Lestari. Beliau sangat aktif dalam bidang beliau, iaitu bidang biologi, dan telah pun mempunyai banyak what you call awards ataupun pengiktirafan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Prof. Nur Hayati Ahmad untuk menyampaikan ucapan beliau ataupun persembahan beliau. Dipersilakan. Terima kasih moderator Dr. Khaldun, Ahmad Khaldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya kongsi skrin ya. Baik, sebagai permulaan, saya sebenarnya hakiki saya di Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi lah. Jadi saya di Langkawi Research Center, Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari, hanya sebagai ketua kepada Pusat Pendidikan Langkawi, dan tempoh jabatan pentadbiran saya ialah esok sebenarnya. Jadi hari ini hari lebih kurang sehari sebelum saya tamatlah tempoh sebagai ketua. Good timing. Good timing, ya. Mungkin saya ingatkan dalam bahasa English, tapi slide saya dalam bahasa Inggeris, dan saya akan bertutur dalam bahasa Malaysia lah. Okey, sebagai pengenalan kepada ular, saya ada masa 15 minit kan? 30 minit, Prof. Okay. 30 minit. Hah? Oh, 30? Tapi tak apa. Okay. I will take as the shortest time as possible. Okay, dalam family ular di Malaysia ni, saya akan menumpukan
perhatian kepada ular darat lah. Sebab ular laut ni walaupun dia yang antara yang paling berbisa berbanding dengan ular darat, ular laut ni kesemua spesies berbisa. Tapi kita jarang jumpa sebab kita tak hidup di laut. Jadi saya akan fokus kepada ular darat. Okey, ular termasuk dalam kumpulan serpentis. Di dunia ada banyak spesies, hampir 4,000 spesies atau 3,808 spesies dan terkandung dalam 20 family lah. Jadi di jadual sebelah kanan slide ialah pecahan family ular di Malaysia. Jadi ini adalah jumlah spesies yang terkini setakat ini, iaitu 192 spesies. Kita ada 14 family dan kejap lupa. Dan saya ingin di kotak merah tu ialah bilangan spesies family yang terbesar, iaitu Colubridae. Dia dalam 28 genus. Jadi walaupun dia family yang paling besar, kebanyakan spesies dalam family ini tidak berbisa. Jadi gambaran di dunia pun begitu juga. Colubridae ialah family yang terbesar, hampir 3/4 daripada semua spesies ular termasuk dalam family ini. Jadi di Malaysia pun dialah yang paling besar. Okey, semula saya percaya semua orang kenal dah ular ni macam mana rupa dia. Jadi yang penting dia badan dia panjang, kemudian diliputi sisik, dan tujuan sisik ni ialah untuk melindungi dia daripada kekeringan. Sisik ini kalis air. Jadi dalam teori evolusi haiwan, dia berkembang daripada katak. Jadi sebenarnya katak ialah sebelum ular naik ke darat, katak dah wujud dulu. Jadi ular ni wujud masa tu zaman Permian. Sebab masa zaman Permian ialah satu super benua yang besar. Jadi banyak haiwan di darat kan, jadi masalah seperti air kurang dan sebagainya. Jadi sebab itulah katak kan dia perlukan air untuk hidup. Sebab itulah katak ni dia berkembang menjadi ular untuk tujuan menjadi tujuan adaptation kepada persekitaran di mana air kurang. Masa tu super benua Pangaea. Jadi di dunia ni ada satu je super benua yang besar. Sebab itulah katak dia berkembang menjadi ular dalam teori evolusi haiwan lah. Okay. Kemudian ular adalah carnivore. Walaupun kalau tengok ular nampak macam dia sisik tu macam keras, tapi sebenarnya sisik tu fleksibel. Di seluruh badan dia tu fleksibel, sebab ular kan dia suka bengkok berlingkar dan sebagainya. Jadi sisik dia tu fleksibel, dan kalau sesiapa yang pernah pegang ular sawa kan lembut kan dia punya sisik. Sebab tu ramai orang suka jadikan ular sawa ni jadi beg, tali pinggang dan sebagainya. Sebab sebenarnya sisik ular ni sangat lembut. Lembut daripada sutera. Dan sebab itulah antara sebab kenapa ular sawa tu hampir terancam. Okey, ular adalah carnivore dan ular menelan mangsa dia secara hidup-hidup. Dia tak gigit, dia telan bulat-bulat. Dan kalau tengok peribahasa seperti ular bercabang, lidah bercabang macam ular kan. Jadi lidah ular ni memang bercabang dan dia akan flick atau keluarkan lidah dia setiap saat. Sebab itulah deria rasa dia. Dia nak rasa molekul dalam udara. Jadi dia boleh bezakan mana mangsa, mana lawan.
Okey, dan itulah tadi saya nak tunjuk. Oops. Oops. Ini sebenarnya gambar medusa. Jadi seringkali ular digambarkan dalam mitos atau legenda yang berunsur jahat atau negatif. Sebab semua orang takut ular kan. Jadi contoh mitos kuno daripada Greek ni, Medusa ni, yang hanya boleh dibunuh oleh Perseus. Sebab Perseus kan bijak pandai. Jadi Perseus saja yang berjaya mengelak nasib malang ramai orang yang ditukarkan menjadi batu oleh Medusa dengan sekali pandang saja. Betapa dahsyatnya ular dalam cerita Medusa, legenda Greek kuno ni. Okey, kemudian saya ingin memperkenalkan Acrochordidae ni kerana dia ialah family yang pertama dalam alphabetical order. Kita ada 2 spesies. Inilah yang dikenali sebagai ular belalai gajah ni. Saya paparkan ni sebab dia agak sering dipaparkan, pernah dipaparkan banyak kali kan dalam surat khabar, terutama sekali di KL. Ramai orang pelik, ni spesies baru ke apa ni? Sebab dia memang sangat besar. Suka duduk kat longkang-longkang. Jadi walaupun di bandar. Dan ini saya nak timbulkan isu kita punya haiwan peliharaan. Jadi seringkali orang suka pelihara ular dari kecil, tapi bila dah jadi besar, dia dah tak boleh nak urus, dia buang. Jadi di sini kebanyakan ular elephant trunk ni pun nasib yang sama, dibuang oleh tuan. Jadi dia hidup di dalam longkang, makanlah apa saja yang ada. Tapi sebenarnya ular ni tak berbisa pun. Dan dia makan ikan sebenarnya. Dan kalau kita tengok kulit dia kasar kan, dan sebenarnya sedikit tajam-tajam sebabkan oleh ekologi dia yang makan ikan tu. Jadi sisik dia tu dia kasar untuk dia pegang ikan yang licin. Sebab itulah sisik dia lebih kasar daripada ular-ular yang lain. Jadi jangan kerana dia seorang, semua anggap sisik ular semua kasar-kasar, tajam-tajam. Oh tidak, dia ni exception. Okey, dan sebenarnya dia bukan alien seperti yang pernah dipaparkan oleh surat khabar. Dia bukan alien. Okay, next we have inilah Colubridae tadi ya, ada 114 spesies. Dan 60% daripada jumlah spesies di Malaysia ialah family ini, Colubridae, dalam 28 genus. Dan kebanyakannya ada di semenanjung Malaysia, dan ada beberapa spesies yang kita kongsi bersama dengan Malaysia Borneo, Malaysia Timur. Banyak spesies ni. Saya paparkan Colubridae ni dengan 118 spesies ni kerana walaupun di spesies kumpulan terbesar, tapi kebanyakannya tidak berbisa yang boleh menyebabkan kematian. Kita nak fokus kepada ni contoh-contoh spesies Colubridae. Spesies ini serigala, ular serigala. Wolf snake. Wolf snake. Wolf snake ni, saya paparkan wolf snake ni sebab dia mirip-mirip ular ketam tebu tu yang sangat berbisa sehingga boleh menyebabkan kematian. Extremely venomous. Tapi dia ni bukan. Sebab tu dia jadi banyak jadi mangsa pembunuhan. Dibunuh oleh manusia. Sebab dia selalu masuk rumah. Ular ni, ular serigala ni. Jadi saya selalu dapat gambar dalam WhatsApp, ular apa ni masuk rumah. Memang dia suka masuk rumah. Dan kalau kita, sebab tu saya akan tanya, kita kena kaji kenapa dia masuk rumah tu. Dan biasanya di taman perumahan, kalau ada kawasan berhampiran yang sedang mengalami pembinaan, dalam proses pembinaan, construction. Maknanya sebelum construction adalah kawasan belukar ke, kawasan ladang kelapa sawit ke, tapi dah tak ada. Jadi
ular-ular yang dalam habitat sebelum tu nak pergi mana. Jadi ular ni cari air. Kat tempat yang terdekat ialah rumah orang. Sebab tu nanti kita akan bincang tentang pengurusan ular. Kalau yang masuk rumah lah. Ya. Okey. Jadi yang belang-belang putih tu dia nak bezakan ular yang tak membahaya ni dengan ular yang sangat membahaya ni. Nanti kemudian kita akan tengok ular katam tebu pula macam mana rupa dia. Tapi kalau tengok belang-belang dia ni, yang hitam tu lebih panjang daripada belang putih tu. Padahal ular katam tebu ni belang-belang dia sekata, sama lebar. Yang hitam dengan yang putih sama lebar. Yang kuning dengan yang hitam pun sama lebar. Tapi ular serigala ni belang-belang dia tak sama lebar. Jadi itulah cara paling senang nak bezakan ular bahaya atau tidak. Ular serigala atau ular yang katam tebu yang bahaya tu. Alright. Next, ular, saya nak tunjukkan ular ni. Kumpulan ular ni lah. Otreophis teniurus ni dulu nama dia Elaphe teniurus, dah tukar nama baru dah. Ular ni memang kalau masuk gua memang selalu jumpa dia. Yang menariknya dia makan kelawar. Jadi dia selalu tinggi dekat celah-celah batu gua, batu kapur, menunggu ular keluar. Okey, saya kena laju sikit sebab dah 15 minit. Sekejap je saya rasa dah 15 minit. Okey, kumpulan ular ni, Colubridae ni, Boiga ni. Boiga ni memang nampak macam berbahaya tau. Dia kalau dia terancam, macam ni lah rupa dia. Tapi sebenarnya ular ni dia tidak berapa berbisa. Dia bukan tergolong dalam kumpulan ular yang berbisa. Tapi oleh kerana walaupun dia ada taring dia nampak macam menakutkan, tapi sebenarnya dia acah-acah je ni. Dia pandai berlakon. Sebab itu je pertahanan dia. Ya? Jadi sebenarnya dia tak ada apa-apa. Dia tak ada bisa, dia tak ada. Jadi dia cuba nak berlakon garang supaya mangsa dia takutlah. Termasuk manusia lah. Tapi sebenarnya kita lagi takut nak tengok dia macam ni rupa kan. Tapi kalau nampak dia ni macam ni, kesiankanlah dia sebab dia sebenarnya tengah berlakon, tengah caca. Dan janganlah bunuh ular yang cantik macam ni. Ya, dia tak ada niat pun nak melukakan atau menyakitkan secara fizikal manusia terutama dia. Dia cuma nak cari mangsa je. Okey, Elapidae. Sekarang kita dah masuk kumpulan ular yang berbisa lah. Ya. Saya kena buat timing balik. Alright. Ada 11 spesies. Dan hanya 6% sahaja daripada jumlah. Maknanya ular berbisa ni memanglah dia sangat bahaya. Tapi tak banyak pun, 11 spesies je. Jadi caranya ialah kita kenali dia dengan lebih mendalam. Kita elakkan spesies ini. Yang ada banyak spesies kan, 190, takkanlah nak hafal semua. Jadi kita hafal yang 11 spesies ni je dalam kumpulan Elapidae ni. Jadi dia genus Bungarus, Calliophyes, Naja, Ophiophagus. Ini semua kumpulan ular katam tebu, ular senduk, extremely venomous that may result in fatality. Yeah. Okey, contohnya katam tebu ni. Inilah kalau bandingkan dengan ular serigala tu. Nampak tak dia punya belang-belang? Kan sama panjang, pendek-pendek tapi sama lebar. Ini 3 ni. Kalau boleh, kalau terjumpa, jangan kacau dan jangan cuba jadi hero. The only way to manage, ular ni jarang masuk rumah. Dia cuma hidup di kawasan hutan saja. Suka sungai-sungai. Lalu kita jumpa Bungarus flaviceps ni di kawasan sungai. Jadi jarang kita jumpa di kawasan bandar. Jadi kita tak perlu risau sangatlah sebab kita tak hidup di dalam hutan. Ya.
Cuma kalau kita masuk hutan, nampak dia ni, just admire from a distance. Because once you know how dangerous they are, you cannot help but feel in awe dengan the potential harm that they can give you. Tapi kita try to respect what they can do to us and admire. Dia jauh je lah, tak payahlah nak pergi dekat-dekat kan, atau tak payahlah tangkap. Okay, Calliopus, kumpulan ular karang atau ular pantai. Biasanya ular karang lah, kita panggil coral snake. Dan mereka sebenarnya duduk dalam hutan, bukannya tepi pantai pun. So maybe we have to think about a new name dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, nama Melayu dia. Okay, Naja, dua spesies ni. Saya tak ada gambar yang we have Naja sumatrana, we have Ophioophagus hana, tapi saya tak paparkan gambar Naja Coutiae, right. Kemudian Viperidae. Viperidae ada 11 spesies juga. Maaf saya ada 14 spesies. Saya lupa pula nak tukar ni. Tadi main cut and paste saja daripada ni. Ada 14 spesies ini ya. Minta maaf ya. Nanti saya tukarkan sebelum saya PDF kan and then distribute kan. Okay, di Malaysia ular kapak ni ada 1, 2, 3, 4, 5 genus dan I would say yang paling bahaya lah ialah ini, kalau Selesma rhodostoma, dan cuma berada di semenanjung Malaysia sahaja. Kalau kita nak kenali dia, inilah gambar dia ni. Dia duduk di lantai hutan atau lantai ladang. Selalunya orang yang menoreh getah tu kena hati-hatilah, sebab dia di lantai, dia bukan di atas pokok. Dan warna dia pun mirip-mirip daun kering atau serasa daun di lantai hutan atau belukar. Jadi nanti Dr. Ahmad Khadum pun tahu ni spesies ni. Paling bahaya dia ni lah. Okay, sebab the content of the venom pun paling rumit kan. Nanti kita dengarlah daripada Dr. Pakar. Baik, kita pergi seterusnya kepada ular kapak Melaya. Okey, ular kapak ni dia ada temperature sensitive pit dia panggil, lubang. Ni bukan lubang hidung ya. Inilah temperature heat sensor dia untuk dia cari mangsa dia. Ya. Okey, kalau kita tengok ular kapak bakau ni, Cryptelipterops purpureomaculatus. Dia ni cuma di hutan bakau je lah. Walaupun dan di pulau-pulau yang terpencil pun banyak dia. Kalau pergi pulau jarak tu, janganlah masuk ke hutan tu. Penuh dia. Langkah demi langkah kena check, kena periksa dia ada ke tidak. Memang sangat banyak. Saya pun tak tahu kenapa ular. Ialah pulau tu tak didiami oleh manusia. Tetapi dia sangat banyak kat pulau Pulau Lalang, di Kepulauan Pulau Sembilan pun, sebab saya pernah pergi buat survey sana. Oh, memang banyak sangat. Tapi dia di Langkawi, kalau tengok ular kapak bakau yang berbintik-bintik, tumpuk-tumpuk ni, dia punya variasi dia memang berlainan lah daripada yang ular kapak bakau di tempat-tempat lain. Contohnya yang ini di belah kiri ni dijumpai di Belungkor, Johor. Jadi di Langkawi saja lain rupa dia, bertumpuk-tumpuk macam ni. Okay, ular kapak no doubt one of the most beautiful snakes, but they are extremely venomous. Dan setengahnya sangat endemik, bermakna dia cuma ada di kawasan tu je dan tak dijumpai di tempat lain.
Tetapi yang lain-lain contohnya Crypteliptrops venustus ni belah atas kiri. Nama dia pun Venus. Ular kapak cantik. That's the real name. Beautiful pit viper. Sebab Venus kan dewa cantik kecantikan. Venus, the Venus. Jadi even nama dia menggambarkan betapa cantiknya ular ini. Tapi cantik-cantik cuma macam bunggarus tu lah. Ular katam, tebu. Hanya boleh dilihat dari jauh. Okay. Next, these are the again highland pit vipers. Ikan ular kapak ni hanya di tanah tinggi. Dan sebab habitat dia lebih kepada di lantai hutan daripada di atas pokok. Dia ginilah, kalau ular kapak ni nampak warna coklat, di lantai lah dia. Kalau dia hijau, di atas pokok lah dia. And this one, ular ini yang sebelah kiri tu, dia sangat biasa dijumpai, Trimeresurus hageni. Kalau dicongkak, inilah yang biasa ditemui. Dulu ada kes budak sekolah kena kan di congkak ke, tak silap saya. Tapi dia tak cakap kat cikgu kan dia kena. Kes tu budak tu meninggal tu. Pasal terlalu lama sangat. Dia sempat balik camp, sempat solat, sempat apa. Dia tak cakap kat cikgu dia awal-awal. Jadi kes ular ni lah. Dan ular di sebelah kanan tu ialah ular tanah tinggi, Trimeresurus nebularis. Ular ni sangat, kalau tengok pun memang sangat besar lah. Padat, gemuk, panjang dan looks very awesome lah. Menakutkan tapi sangat, kalau kita tengok pun sangat teruja. Sebab dia memang sangat bahaya. Okay, Trimeresurus sabahi. Dulu dia Trimeresurus fucatus. Jadi semua Trimeresurus fucatus yang ada kat Semenanjung Malaysia pun kita panggil dia Trimeresurus sabahi. Termasuk juga yang dulunya Trimeresurus buliati tu di Pulau Tioman. Dia pun dah sinonim jadi Trimeresurus sabahi fucatus ni. Okay, yang di sebelah kiri Sumatranus. Again, another robust pit viper, sangat besar. Okay, saya nak tunjukkan dia ni, Macropistodon flaviceps ni, ular air ni. Tapi dia nampak macam ular kapak. Jadi sebenarnya walaupun dia sederhana berbisa, tapi tidaklah sampai boleh menghasilkan the same effect as pit viper. Maknanya dia ni tidaklah berbahaya sangat berbanding dengan ular kapak. Cuma kepala dia nampak macam kepala ular kapak. And this is probably another strategy of this species untuk melawan mangsa dia. Dia panggil apa tu, mimik spesies yang berbahaya. Okey, ini ialah slide saya yang terakhir. Saya tengah dalam proses menghasilkan satu buku lah di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Alam, sumber asli, KETSA sekarang. Di bawah itulah sistem Malaysian Biodiversity Information System atau pendeknya MIBIS. Jadi kita sedang dalam peringkat terakhir lah yang akan diterbitkan oleh penerbit UKM. Buku ni nanti akan diedarkan secara PDF juga, daripada semua orang boleh download buku ni nanti dalam pangkalan sistem MIBIS lah. Ya. Dan ada juga poster tentang ular-ular berbisa, ular darat berbisa di Semenanjung Malaysia. Jadi poster ni kita buat bersama-sama dengan Pilitan dan lama dah poster ni. Jadi bagus juga kalau kita boleh update poster ni dan reprint untuk kita edarkan kepada masyarakat lah yang berminat nak tahu tentang ular-ular berbisa ni. Baiklah, saya ada itu saja yang saya dapat persembahkan untuk semua orang pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya. Thank you.
Terima kasih Prof. Nur Hayati. Very, very interesting. Sangat menarik lecture yang diberikan. So kita dah pun menerima beberapa soalan, tapi kita akan simpan soalan-soalan ini di akhir rancangan di semasa sesi forum. Sesi forum kita akan memberikan penceramah kita soalan-soalan yang diajukan dan kita akan respon semasa forum selepas sesi ceramah. Baik, untuk ceramah yang kedua, saya ingin menjemput Dr. Zainal Abidin bin Muhammad Ismail. Beliau merupakan pakar perubatan kecemasan di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang. Beliau juga adalah seorang konsultan Remote and Animation Consultancy Services dan ahli MST, dan beliau mempunyai minat di dalam bidang perubatan pra-hospital dan juga clinical toxinology. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Zainal untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Madya Dr. Ahmad Khaldun. Terima kasih juga kepada Prof. Nur Hayati yang telah memberikan ceramah sebentar tadi. Untuk sesi berikutnya, kita akan berbincang sikitlah berkenaan dengan rawatan gigitan ular yang orang awam boleh tahu, dan saya akan cerita sedikitlah apa yang kita buat di hospital. Saya letaklah biar tahu jangan keliru, macam familiar juga apa dia punya perkataan ni, tapi tak apa. Next. Kenapa tak bergerak ni? Sekejap minta maaf dia tak bergerak pula. Kenapa tak gerak? Try share, lepas tu share balik. Yes, reshare. Macam mana? Share balik semula. Close and then reshare balik. Slide view, Doktor. Slide view. Share. Okey, boleh nampak? Nampak. Okey. Okey. Okey, boleh gerak. Okey. Kita akan bincang apa jadi kalau terkena lah gigitan ular ni. Yang kedua, apa yang perlu kita buat lah kalau terkena. Dan beberapa kekeliruan yang di kalangan masyarakat lah yang mungkin kita bincangkan sikit, dan apa yang kita cadangkan supaya rawatan-rawatan yang kita boleh buat lah. Kita start dulu dengan, kita mula apa jadi kalau kena. Kalau kesan kecederaan ular ni dia banyak kesan. Pertama sekali dia mungkin biasalah, yang paling biasa sekali kena patukan lah, gigitan, luka, dan ada juga ular yang boleh membelit dan menjerut. Dan juga dia ada juga jenis ular yang boleh menyembuhkan bisa dia dan menyebabkan kecederaan mata, dan juga ada ular macam Prof. Nur Hayati cakap tadi lah. Ada ular yang ada bisa dan ada ular yang tidak berbisa. So saya akan cerita sedikit lah berkenaan dengan kesan-kesan bisa ular sekiranya dia menggigit. Pertama sekali yang kita lihat, kalau Prof. Nur Hayati kata yang Colubridae, kumpulan Colubridae itu memanglah kumpulan yang ular yang tidak berbisa. Itu banyak juga yang kita dapat di hospital lah. Dan kebiasaannya kita jumpa dapat lihat dia kesan patukan gigitan pada anggota badan kita lah. Tapi kita kena maklum juga, walaupun tidak semestinya setakat kesan luka saja tanpa kesan gigitan sahaja tanpa yang lain, tidak bermakna ular itu tidak berbisa. Kadang-kadang ular berbisa, dia memberi kesan patukan, tetapi pada masa itu kesan bisa dia masih belum ada lagi. Kemudian selepas pada itu baru dia akan menunjukkan tanda-tanda kesan bisa. Jadi ini adalah patukan atau kesan gigitan, ini adalah yang paling kerap yang kita dapati di kalangan mangsa-mangsa yang terkena patukan ataupun gigitan ular. Ini kita kenal ramai orang kenal ular ni, ular sawa. Kalau kita tahu ular sawa ni sebenarnya tak berbisa, tapi dia berbahaya.
Kenapa dia berbahaya? Sebab dia pertama dia boleh menyebabkan luka yang besar. Cuma ular sawo ni kalau orang yang pandai handle dia, saya rasa setakat gigitan, lepas tu bila dia dah lepas buka dia punya mulut tu, dia cuma kesan macam gigi sahajalah. Tetapi kalau kita panik atau kita tak biasa kan, bila dia gigit tu secara automatik dia jadi macam refleks kepada kita akan tarik. Bila dia tarik tu sebab gigi dia tu kuat dan tajam, jadi bila dia tarik tu kulit kita akan terkoyak. Bila kulit terkoyak tu dia akan jadi luka yang besar. Kalau setakat pada kulit sahaja dia akan jadi pendarahan dia sikit lah, tapi kita takut kalau masa digigit tu terkena pada saluran darah, mungkin itu pendarahan dia akan banyak lah. Okay, kesan keduanya macam kita tahu pernah ada berlaku beberapa kejadian ular ni membelit mangsa dia, dan termasuk kalau orang yang ganggu dia kena belit dan boleh menyebabkan kematian. Dalam beberapa tahun yang lepas kita pun dapat lihat daripada surat khabar beberapa kejadian yang dia tangkap ular tu, lepas tu ular tu membelit dan menyebabkan kematian pada dia. Saya nak cerita juga berkenaan dengan ada spesies ular very special dekat Malaysia lah. Yang ni adalah contoh Naja sumaterana. Dia boleh menyembur. Dia boleh menyembur dia punya bisa dia. Dan dia ni pandai ni, dia sharp shooter dia ni. Sharp shooter dia, kalau dia sembur tu memang dia target mata lah. Jadi dan bila kena pada mata ni, dia menyebabkan kesakitan pada mata, keradangan, dan sebenarnya dia kena buat rawatan yang cepat. Even di tempat kejadian tu kita kena cuci dengan banyak dengan air, dan kita tak boleh gosok sebab kita takut kalau kita biarkan benda tu dan kita gosok kuat pada mata, dan akhirnya mata akan menjadi rosak dan menyebabkan kebutaan lah. Mungkin mata tu dia akan jadi putih, keputihan, mungkin jadi ulcer, lepas tu kemudian kalau tidak dirawat dengan baik mungkin boleh menyebabkan kebutaan lah. Okay. Tapi alhamdulillah lah setakat ni kalau dekat Malaysia ni kebanyakan mangsa yang terkena semburan bisa ular di mata ni, mereka ni cepat datang ke hospital dan kita bagi rawatan. Kebanyakannya setakat yang kita tengok lah, kebanyakannya mata tu dapat dipulihkan lah dan dia tidak menyebabkan kebutaan kebanyakannya. Dan kita juga dapat ada beberapa ular yang berbisa. Macam Prof. Hayati cakap lah tadi, kita ada satu jenis ular pit viper, ular kapak. Dia ada banyak spesies di Malaysia, dan kesan-kesan bisa yang disebabkan oleh ular kapak ni antaranya adalah pertama dia boleh jadi bengkak. Kita lihat kaki kanan dan kaki kiri tu perbezaan. Kaki kanan tu dia bengkak kuat, bengkak. Dia ambil masa, kadang-kadang pada peringkat permulaan dia mungkin bengkak dia tak banyak sangat, tapi dia ambil masa untuk membengkak dan dia akan bengkak berterusan. Ada kebanyakannya mangsa akan rasa sakit lah. Bila kena gigitan ni dia akan rasa sakit, dan bila bengkak tu dia akan bertambah lagi dia punya kesakitan. Dan ada juga kalaulah dia punya bisa tu kuat dan terkena di kawasan kulit dan juga jari atau anggota badan kita, dia boleh menyebabkan blister atau lepuh lah. Yang ni dia very special sebab dia punya kesan lepuh tu dia akan jadi macam lebam sebab ada pendarahan di bawah kulit tu. Dan ini banyaklah ular kapak tadi, termasuklah ular kapak Melaya, ular kapak bodoh, ular kapak hijau, macam-macam lah ular kapak tadi, dia boleh menyebabkan blister ataupun lepuh ni. Dan apa yang kita risau berkenaan dengan ular kapak ni, sebenarnya dia paling teruk, paling kuat sekali dia punya bisa adalah dia boleh menyebabkan pendarahan. Ini adalah antara ujian yang kita buat, ujian yang kita boleh buat secara mudahlah, ujian yang mudah saja. Kita letak darah tu dalam botol, dalam tempoh 20 minit kita tengok dia beku ke tidak. So ular kapak ni dia boleh menyebabkan darah kita menjadi tidak beku. Walaupun sepatutnya dalam 20 minit kalau darah tu sepatutnya dia beku, tapi kalau terkena bisa ular kapak ni dia boleh darah kita boleh jadi tak beku. Jadi kita risau kalau dia pembekuan darah ni tidak berfungsi, kita risau takut ada pendarahan dalam otak dan tempat-tempat lain lah. Jadi inilah yang kesan bisa kalau daripada ular kapak. Ini yang paling kita risau lah.
Dan seterusnya kalau kumpulan kumpulan ular yang kita klasifikasikan dalam kumpulan Elapidae lah. Prof Hayati tadi dia dah maklumkan pasal Najah, ular king cobra ataupun ular senduk. So ular tedung, Najah ni Ophiophagus lah, king cobra, ataupun ular Najah Kautia ataupun Najah sumaterana dalam ular senduk lah, ular senduk. Dan ini kerisauan kita adalah dia menyerang pada saraf, menyerang pada saraf. Dan pesakit mangsa-mangsa yang terkena gigitan ular ni dia boleh jadi mungkin peringkat boleh jadi bengkak, sakit, biasa sakit lah dekat kawasan yang kena gigit tu, kena patuk. Dan kemudian dia boleh very special untuk ular ni, dia kalau dia patuk dia boleh menjadi macam kesan macam ni, kesan macam lebam kehitam-hitaman ni. Disebabkan dia punya bisa dia tu dia menyebabkan tisu dekat sini mati. Ini very special. Kalau kita nampak macam ni memang kita rasa besar kemungkinan ini disebabkan oleh Najah lah atau ular senduk. Dan kerisauan kita adalah sebenarnya dia boleh menyebabkan mangsa menjadi kesukaran bergerak, kesukaran bernafas sebab dia menyerang kepada sistem saraf. Dan kalau kita tidak dapat beri bantuan awal dan kita tak bawa ke hospital dan diberikan ubat khusus untuk anti bisa ni, maka mangsa tersebut boleh meninggal, boleh meninggal dunia sebab dia tak boleh nak bernafas. Okey, ada juga kumpulan ular. Yang ni adalah ular laut, ular laut. Macam Prof Hayati katalah tadi, ular laut ni paling berbisa dan semua spesies ular di laut ni adalah berbisa. Bukan ular air, ular laut. Ular laut ni dia very special. Dia boleh kesan bisa, dia boleh menyerang pada otot, dia boleh juga menyerang pada saraf. Dia pun boleh menyebabkan sistem saraf kita terganggu dan boleh juga menyebabkan kita tidak bernafas, pun boleh. Dan dia paling kuat sekali bisa dia boleh menyebabkan otot-otot kita rasa sakit. Pada peringkat awal, masa dia gigit, masa dia patuk tu, mungkin kita tak rasa kesakitan, tak ada sakit pada tempat patukan tu. Tetapi lama kelamaan sebab bisa dia dah menyerang, dah masuk dalam sistem badan kita, dia akan menyerang pada otot-otot, menyebabkan otot-otot kita tu yang rasa sakit. Dan bila dia otot kita sakit tu sebenarnya bisa ni dia boleh menyebabkan dia merosakkan otot kita, menyebab otot kita. Bila otot kita dah rosak ni, dia dah jadi macam dia menyebabkan dia boleh menyebabkan air kencing kita jadi hitam. Jadi bila air kencing jadi hitam tu maksudnya memanglah dia punya otot kita dia dah serang pada otot-otot ni, dan dia dalam satu badan di mana kita memang kena bagi rawatan khusus untuk meneutralkan bisa yang telah diberikan oleh ular laut ni. Okey, daripada kesan-kesan mangsa yang terkena gigitan ular ni, mesti kita tertanya-tanya, tinggi ke kadar kematian mangsa yang terkena gigitan ular? Sebenarnya kalau dari segi manusia yang terkena, dia punya kadar kematian dia tidaklah tinggi mana, tapi sebenarnya kadar kematian dan kecederaan yang paling tinggi berlaku pada ular-ular ni lah. Ya, ular ni yang banyak cedera dan matinya. Inilah antara ular-ular yang terlibat, dia dah patuk pada mangsa-mangsa kita ni. Dan bila kita tangkap gambar, inilah hasilnya. Ni kesian kat ular ni. Macam Prof Hayati kata tadilah, kalau jumpa tak payahlah ketuk dia kan. Tangkap gambar cantik-cantik, bolehlah, kesian kat dia lah. Tapi kita sebenarnya memanglah kesian pada manusia kan. Okey, tapi itulah kita nak kata kecederaan dan kematian tertinggi sebenarnya pada ular lah, bukan pada manusia. Okey. So apa yang perlu kita buat kalau kita terjumpa dengan ular ni? Pertama sekali kita kena jauhkan dari bahaya. Macam Prof Hayati cakap tadilah, kalau nampak appreciate dia punya beauty. Tapi tak payahlah sampai ketuk dia, tangkap dia, lihat sajalah. Ataupun kalau kita jumpa dia, jangan dekatlah. Yang kedua, kena lindunglah kalau kita terpaksa, contoh macam kita terpaksa menyelamatkan orang lain daripada ular tersebut, atau kita kena mengalihkan ular tersebut ke tempat lain, kita gunakanlah alat pelindungan diri.
Tapi kalau itu pun kita tak boleh nak elakkan. Yang kalau terkena juga mana kena bagilah rawatan. Okey. So jauhkan satu, jangan ganggulah, jangan masuk kawasan dia kalau boleh. Kalau masuk jangan dekatlah. Kalau jumpa dia jangan dekat dengan dia. Janganlah main-main nak tunjuk hero. Ini ada, tapi biasalah kita nampak orang-orang muda lah, dia nampak ular tu cantik, dia nak tunjuk yang bahawa dia pun boleh berani main. Jadi dia tak expert untuk main ular tu, ataupun dia masa tu dia tengah baru-baru nak belajar main ular, dia pun terkena patukan ular, terkena. Dan kemudian jangan undang ni maknanya janganlah kita sediakan peluang untuk dia masuk rumah kita. Janganlah sediakan makanan dia, kita makan tempat-tempat rumah kita bersepah dengan sampah sarap, menyebabkan ada makanan, ada tikus, jadi dia pun datang ke, ataupun ada makanan-makanan yang dia nak, jadi dia datanglah, dia masuk. Okey, so jangan undanglah. Dan akhir sekali kita mohonlah mana-mana yang mangsa-mangsa atau mana sesiapa yang telah terkena patukan gigitan ular ni, berceritalah dengan baik, bercerita dengan betul pada doktor di hospital lah. Sebab kita kadang-kadang ada juga yang dia takut ataupun dia malu sebab dia dah main, dia tak expert, dia kata dia main ular, dia tak pandai. Dia kata sebenarnya ular tu patut dia saja dia terjumpa, padahal dia tengah main ular. Ataupun mungkin juga sebab dia simpan ular tu tanpa mendapat lesen daripada perilitan, dan dia takut dia kena denda ke apa ke, jadi dia tak cerita sebenarnya ular tu ular yang dia pelihara. Untuk makluman, kalau dekat kita ni, kalau dekat hospital biasanya kita tak hirau sangat pasal yang tu. Yang paling penting kita nak tahu apa yang menyebabkan dia terkena patukan, dan biasanya kita tak akan report lah, kecuali lah kalau benda tu memang very serious. So mohonlah kalau sesiapa yang kena patuk tu jangan berselindung lah, ceritalah apa sebenarnya berlaku. So untuk yang terpaksa juga handle lah, terutama bomber ataupun APM, kena pakailah perlindungan diri, pakai glove yang tebal kalau nak handle ni, supaya kalau terkena gigitan pun sekurang-kurangnya gigitan tersebut tidaklah melukakan pada tangan dia, sebab dia dah ada pakai peralatan, pakai glove yang tebal. Ataupun kalau untuk handle, terutama kalau untuk handle ular yang boleh menyembuhkan bisa dia, contoh ular senduk sembuh, so pakailah facial, pakailah apa-apa facial yang kita ada, pakai spek yang cantik ni ke, ataupun kalau tak ada pun kita pakailah botol lain ni ke. Okey. Tapi kalau saya tahu untuk bomber dan APM, dia sebenarnya dia punya helmet safety helmet dia tu dia ada dah, dia punya visor ataupun dia punya spek, dia punya goggle tu. So gunalah goggle tu semasa handle. Tapi saya faham juga kadang-kadang APM dia tak berapa selesa nak pakai sebab benda tu berkabur ke apa. Tapi untuk mengelakkan kecederaan pada mata, kena pakailah penutup visor ke apa. Okey. Dan kalau terkena juga dan kita kena pula lah beri rawatan sebelum datang ke hospital. Sebelum apa? Ada 3 langkah yang paling utama yang kita galakkan. Pertama, perlulah bertenang, jangan banyakkan pergerakan. Sebabnya bisa ular ni dia bila dia dah patuk pada anggota badan kita, dia akan meresap masuk ke dalam saluran darah ni melalui saluran limfa. Saluran limfa ni pergerakan dia perlahan sangat sebenarnya. Tetapi kalau dia akan menjadi laju sekiranya otot-otot kita bergerak. Maknanya kalau kita kena patuk di kaki, kalau kita berlari, makin cepatlah bisa ular tu akan bergerak dan masuk ke saluran darah kita. Jadi untuk mengelakkan dia terlalu cepat untuk masuk ke dalam sistem darah kita, ya kita hendaklah berehat. Kita kena bertenang, berehat, dan kita dan jangan banyakkan pergerakan. Dan ini memang kita perlukan bantuan kawan rakan yang bersama dengan kita untuk minta bantuan telefon 999 dan minta
angkat kita untuk bawa ke lokasi yang selamat. Dan di tempat yang kita terkena patukan tu, kita gunakan anduh ataupun kita gunakan anduh supaya pergerakan tu akan terhad dan bisa tersebut tidak bergerak terlalu pantas. Jadi kita gunakan anduh lah. Kalau tak ada anduh, tak ada kain anduh ke, kalau katalah kaki tu yang terkena, kita rapatkan kaki tu, kita bukan ikat, kita rapatkan dan kita ikatkan kedua-dua kaki tu bukan untuk buat ikatan yang kuat, cuma kita nak pastikan kaki itu tidak bergerak. Dan yang akhir sekali, kita bawalah mangsa ataupun mangsa tersebut bawa ke hospital dengan segera. Gunakan perkhidmatan ambulan, telefon 999 ataupun kita bawalah dengan keadaan kita sendiri. Tetapi dengan pergerakan daripada mangsa tu yang terhad. Ini adalah 3 langkah yang basic yang kita boleh laksanakan pada mana-mana ular sekalipun. Itulah. Cumanya kadang-kadang ada orang kata berbisa ular tu tak berbisa. Kalau kita tak pasti, kita anggap benda tu berbisa, bawa ke hospital. Kemudian baru kita dah tengok, kalau memang tak berbisa, kita boleh bagi balik lah. Kalau kita rasa tak pasti, kita tunggu. Kita akan tengok dulu macam mana. So kalaulah terkena semburan pada mata kita disebabkan daripada ular sembuh tadi, jadi kita kena cuci dengan air pipe. Kita dekat Malaysia ni banyak air. Gunakan air bersih. Janganlah guna air kencing. Tak boleh lah. Ini kencing mata, sakitlah mata tu. Okay. So kita alirkan dengan air pipe, air yang bersih. Seelok-eloknya 10 minit. Mangsa ni dia akan berasa sakit sebab kita akan gunakan air yang banyak. Dan juga sakit tu juga disebabkan oleh kesan bisa ular tersebut. So kita kena buatlah, kena secepat mungkin. Yang ni kena secepat mungkin dibuatkan di tempat. Tapi kalau tak buat pun kita akan buat juga di hospital lah. Tapi kalau kita dapat buat di lokasi kejadian tu, kita maknanya kita nak cuci lebih cepat, cucilah. Kita boleh hilangkan bisa tu daripada mata dengan lebih cepat. Cuma dia sakit sikit lah kalau kita buat sendiri. Okey. Dan satu yang mungkin juga berlaku adalah kalau mangsa tersebut menjadi tidak sedarkan diri, tidak boleh bernafas dan tidak ada nadi. Ini bila dah ni memang kita kena buat CPR lah. Saya rasa orang awam ramai dah tahu dah pasal CPR. Kalau tak tahu boleh belajar lagi. Masih ada masa lagi untuk belajar. Dan untuk CPR ni dulu kita buat, sebenarnya kalau untuk kesan gigitan ular ni, dia bila dia menyerang pada saraf ni, dia banyak pada bahagian pernafasan. Kalau ikutkan, kita kena bagi bantuan pernafasan. Tapi kita fahamlah pada waktu sekarang ni, dia ada 2 isu. Satu isu orang dia tak biasa dan takut kalau nak bagi bantuan pernafasan. Yang keduanya isu bila COVID. Masa COVID ni mesti orang pun tak berani nak buat apa bantuan mulut ke mulut kan. Kita takut orang tu, kita tak pasti punya status sama ada COVID ke tidak. Jadi untuk memudahkan kita, kalau kita nampak orang itu tidak sedarkan diri, dan kemudian dia nampak memang dah tak bernafas dan kita mangsa ni memang perlukan CPR, kita buatlah CPR sehinggalah bantuan tiba. Okey, ataupun mangsa tu sedar diri semula. Itu adalah bantuan. Tapi kita kena lihat ada banyak kekeliruan yang ada berlaku di masyarakat. Kekeliruan ini mungkin disebabkan oleh maklumat daripada turun-temurun ataupun mungkin maklumat daripada filem-filem Hollywood, Bollywood. Banyak cerita Bollywood ni macam-macam cerita yang dia cerita yang mengelirukan kita. Paling kuat sekali dia nak ikatlah, kita panggil tourniquet. Okey. Yang ni banyak, ini yang antara banyak kerap sekali yang berlaku. Dia ikat bila terkena patukan tu, dia ikat kat sini menyebabkan kadang-kadang sampai dia punya ikatan tu terlalu kuat sampai sakit kat sini, sampai bengkak. Atau kadang-kadang bila dia ikat, kita tengok dia ikat dekat sini jadi kawasan ni bengkak. Tapi sebenarnya bengkak tu bukan disebabkan oleh gigitan ular. Kadang-kadang dia punya bengkak tu sebab di ikatan dia tu terlalu kuat, menyebabkan salur darah tu dia jadi kembang, jadi dia jadi bengkak ke sini. Dan kita ada juga kes, tapi alhamdulillah setakat ni dekat Malaysia tak berlaku. Ini mungkin dekat luar negara lah. Dia ikat terlalu kuat dekat sini menyebabkan dia punya tangan dia tu darah tak sampai dan menyebabkan bahagian ini mati. Dan mati dia sebenarnya mati bukan sebab bisa ular. Tapi dia punya mati tu sebabkan ikatan yang terlalu kuat dan salur darah tak sampai ke tangan.
menyebabkan dia mati kat sini. Kita tak naklah macam tu, rugi saja macam tu. Ataupun yang kedua, ini pun antara yang kerap berlaku, ini pun berdasarkan cerita-cerita Hollywood dan Bollywood ni. Dia hisap, dia potong hisap. Ini kadang kita tengok dekat, kalau kita Google tengok apa snake bite kit, semua dapat dekat Lazada, Shopee, apa semua dia bagi benda-benda. Padahal ini adalah bukan yang kita cadangkan dan tak bagus, dan tak bagus. Kita tak cadangkan langsung untuk menggunakan ini. Satu yang kekeliruan yang berlaku masyarakat. Dan ini adalah kes sebenar yang memang berlaku. Kita tengok dia diikat dekat sini, lepas tu dia buat macam cupping, dia buat macam dia cupping macam ni. Ini pun dia beli dekat SSA, ini pun dia beli dekat tak tahu Lazada ke apa ke. So ini pun jangan tiru. Bekam, macam bekam. So jangan tirulah, jangan tiru, tak sesuai. Ini satu lagi dia mungkin tak tahulah sama ada dia panik ke ataupun apa, dia terkena gigitan patukan ular tu dan terus dia potong jari dia. Ini pun jangan keliru, jangan tiru. Dan saya tengok dekat YouTube pun ada satu cerita YouTube. Budak-budak tu dia pergi masuk hutan, dia confuse ular apa, lepas tu dia kata okeylah untuk memberi bantuan pada kawan dia, dia potong kaki budak tu. Sekali baru dia perasan rupanya ular tu bukan ular berbisa. Rugi satu kaki. So ini pun jangan keliru. Ini mungkin sebab panik, mungkin dia pun keliru juga. Dia tak nak, dia kata bisa tu tak nak pergi pada dalam badan dia, dia potong jari dia. Rugi lah. Okey, ini pun ada antara kekeliruan sebab banyak daripada perubatan tradisional. Dia menyatakan bahawa herba-herba dan juga mungkin batu hitam, mungkin ada batu geli ke ular ke. Ada juga yang digunakan, dia ambil otak ular tu untuk disapukan ke tempat yang kita kena patukan. Dia ada dua isu. Satu isu, kita dapati bahawa setelah kajian-kajian dibuat sebelum-sebelum ni, banyak herba-herba ini sebenarnya dia tidak pun memberi bantuan untuk menetralkan kesan bisa. Tetapi mungkin dari segi rawatan, dari segi bengkak, apa tu mungkin adalah. Tetapi kita ada risiko yang kedua, iaitu risiko jangkitan kuman. Sebab yang ni dia punya preparation dia tidak, bukanlah preparation yang bersih. Kadang-kadang mungkin ada kuman ke ataupun ada kulat, ada tu mungkin bila dia terkena pada kita punya luka, dia menyebabkan jangkitan. Itu kita tak nak lah. Okay? Dan akhir sekali adalah ada juga yang pergi ke bomor. Dan ini cerita benar kan. Kita pun tahu yang ni bomor ular tu dia patuk, dia kata dia relax, dia kata tak ada apa-apa. Dia pun tak pergi hospital mana-mana. Bomor ular pun meninggal ni. Bomor ular pun meninggal sebab kena patuk ular. Jadi ini pun sama kita tengok ini yang berlaku di Indonesia. Siapa nama dia? Irma apa tahun lepas saya rasa tahun lepas. Irma Bule. Dia buat persembahan, dia tak nak pergi hospital, dia pun tak nak cakap. Even dia dengan bomor ular pun dia kata tak payahlah dia kata. Tapi kemudian dia meninggal kat rumah. So jangan tunggu, jangan pergi pada bomor lah. Bomor pun tak boleh nak lawan ni. Bomor pun tak boleh nak rawat diri sendiri. Okay? So kita pergilah hospital. So apa yang saya nak cerita pula, apa pula yang kita buat kalau kita dapat mangsa-mangsa ni datang ke hospital, kita akan buat penilaian awal, kita buat rawatan. Ada rawatan khusus yang kita bagikan dan kita ada buat rawatan susulan dan rehabilitasi. So kalau dia datang, kita akan pastikan kita tak kurangkan pergerakan, kita letakkan, kita panggil spleen ataupun anduh ataupun beban dan supaya untuk mengurangkan pergerakan dan juga kesakitan. Dan kalaulah mangsa ni tidak bernafas, kita akan bagi oksigen, kita akan bagi bantuan pernafasan, kalau perlu CPR kita buat CPR. Alhamdulillah setakat ni kalau mangsa datang cepat dengan kita, setakat ni saya rasa banyak yang survive dan kadar kematian dia, banyakkan yang meninggal dunia ni sebenarnya yang meninggal dunia, satu dia lewat sampai, dan yang keduanya disebabkan oleh jangkitan kuman. Itu yang menyebabkan kematian yang turut pada masa-masa patukan ular di Malaysia setakat ni. Dan kalau mangsa yang terkena semburan pada mata ni, kita akan cuci mata tu. Banyak kita akan gunakan, tapi bagusnya dekat kalau kita buat dekat hospital ni, sebab kita bagi ubat untuk kurangkan sakit. Bila kita bagi ubat untuk kurangkan sakit, bila kita cuci lama pun dia tak rasa sakit sangat. Tapi bukan saya kata kena dekat hospital saja. Dekat tempat lokasi kejadian pun kalau kita boleh cuci awal, lagi bagus. Dan kita akan buat pemantauan. Kalau kita tengok ini carta kita ni adalah carta dalam tempoh 1 jam je, banyak ni kita buat kita punya pemantauan.
Banyak ni. Ini belum lagi dalam 3-4 hari kita buat. Ini baru catatan yang kita buat dalam tempoh 1 jam. 1 atau 2 jam kita buat macam ni ya. Dia betapa kita pantau dengan bagusnya mangsa ni. Kadang-kadang orang terkeliru dia kata dekat hospital tak buat apa-apa. Sebenarnya kita banyak yang kita buat. Kita pantau tekanan darah, kita pantau dia punya tahap kesedaran, kita pantau dia punya kadar bengkaknya. Kita tengok kita ukur ni bengkak ni berapa banyak, dan kita pantau juga kalau dia ada kesan gigitan, kita pantau berapa cepat dia merebak, berapa luas dia punya tu kita pantau. Memang kita pantau semua. Memang terutama kalau peringkat 1 jam yang terawal tu memang kita pantau dengan teliti untuk pastikan mangsa ni tidak ada kesan bisa yang teruk. Okey. Dan kita ada rawatan khusus sebab di Malaysia dia ada beberapa spesies ular yang kita boleh bagi antivenom. Okey. Ini antara antivenom yang kita ada, cuma yang ni kita tak simpanlah sebab rasa ni kita tak ada di Malaysia. So kita ada King Cobra antivenom, Green Pig Viper antivenom, Banded Crate, Pig Viper, Malayan Pig Viper, Cobra antivenom, Malayan Crate antivenom. Kalau antara ni ada yang tak cukup, kita tak pasti spesies ular yang mana, kita boleh juga bagi neuropolyvalent ataupun hematopolyvalent. Dan ini special untuk sea snake. Kalau kena ular laut kita boleh bagi yang ni. Harga dia bukannya murah, harga bukan murah, harganya mahal. Tetapi untuk perkhidmatan di Malaysia setakat ni kita masih lagi gunakan rate yang biasa mengikut kadar bayaran yang telah ditetapkan, dan dia tidak mengikut harga ubat ni lah. Kalau saya cerita pada harga ubat ni nanti mungkin ada yang terkejut lah. Saya tak nak cerita kat sini lah. Okey, dan rawatan khusus yang lain kita akan bagi rawatan luka. Ini kita rawatan luka kalau ada kita kena cuci. Biasanya kita tak jahit dahulu, mungkin kita tengok dalam 3 hari lepas tu tak ada jangkitan kuman baru kita jahit. Kita akan bagi antibiotik, kita akan bagi vaksin untuk kancing gigi. Kalau yang mata tu kita akan rujuk ke bahagian doktor pakar mata. Doktor pakar mata akan tengok, dan perlu sekiranya mangsa tersebut perlukan bantuan pernafasan dan pemantauan yang lebih teliti, kita akan masukkan dalam ICU. Dan selepas kita bagi rawatan tu, selepas semua dah selesai di hospital, kita boleh bagi balik, kita akan ada juga kita bagi rawatan susulan. Dan kalau mangsa perlukan rehabilitasi untuk memudahkan pergerakan, kita akan rujuk ke bahagian bantuan pakar rehabilitasi, dan dia akan bagi bantuan rehabilitasi. Dan untuk makluman semua juga, sebenarnya bagi mangsa-mangsa yang terkena gigitan ular, contoh kalau dekat sini dia telah senaraikan ular sawa dan ular berbisa. Sekiranya itu rakyat Malaysia dan bukan disebabkan dia sendiri yang kacau ular tu ke ataupun benda lain, adalah syarat-syarat dia dalam syarat. Kalaulah terkena gigitan ular ataupun ular berbisa, kita boleh kita boleh bantu untuk mangsa tersebut memohon bantuan, tabung bantuan mangsa serangan binatang buas dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Borang tu mangsa boleh diisi oleh mangsa ataupun waris, dan kemudian bahagian doktor di bahagian hospital dia boleh mengisi bahagian yang laporan perubatan untuk mangsa, membolehkan mangsa membuat menuntut bantuan tabung mangsa serangan. Dan paling penting sekali sebenarnya apa-apa pun rawatan yang kita buat adalah untuk memastikan mangsa rakan kita atau siapa terkena itu daripada dia tak sihat, nampaknya mata pun tak boleh nak buka, dan selepas kita bagi, kita nak dia bila kemudian dia boleh tersenyum dengan gembira dengan rawatan yang kita bagi, dan dia dapat keluar daripada hospital dengan selamat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal. Sangat menarik persembahan yang telah diberikan. Saya rasa banyak maklumat yang telah diberikan itu akan sangat bermanfaat kepada masyarakat kita. Jadi sangat bagus kombinasi daripada dua penceramah, iaitu Prof. Nur Hayati memperkenalkan tentang ular, dan Prof. Nur Hayati juga berasal dari bekerja dengan rapat di Pulau Legenda, Pulau Langkawi. So terdapat banyak mitos dalam masyarakat yang mungkin sangat menarik, dan mungkin ada mitos pasal ular juga di Langkawi. Jadi kita akan sekarang beransur kepada sesi forum.
kita telah ada banyak soalan yang telah ditulis oleh pendengar kita. Sekarang ni kita ada lebih 400 pendengar, 431 di dalam forum ini dan juga di dalam lebih daripada 100 di dalam Facebook Live. Okey, jadi kita akan mengajukan soalan-soalan ini kepada penceramah kita dan juga saya sendiri akan cuba menjawab. Saya akan berikan sesi forum kepada Dr. Anas untuk mengajukan soalan. Dipersilakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih Prof. Jadi saya percaya kita semua dah lebih hampir 500 orang ni dapat belajar sedikit sebanyaklah lagi pembentangan daripada Prof. Nurhayati dan Dr. Zainal. Jadi tanpa melengahkan masa, seperti biasalah forum-forum melibatkan snake bite, patukan ular ni memang sangat dinanti-nanti dan pelbagai soalan akan dipersoalkan lah. Okay? Jadi kita start dengan soalan yang pertama lah. Ini soalan yang antara soalan terawal lah. Yang ni kita tujukan kepada Prof. Nurhayati lah. So salam sejahtera Prof. Apa pandangan Prof tentang memelihara binatang yang dalam captivity? Adakah itu cara terbaik untuk mengenali menyayangi binatang? Apakah implikasi terhadap ekosistem secara keseluruhannya Prof? Okey, terima kasih soalan ini. Sebenarnya memelihara, saya fahamkan ular lah, spesifik ular, memelihara ular dalam captivity. Sebab ular ni dia perlukan perhatian yang sangat istimewa dan juga orang yang nak menjaga tu perlu lebih, dia perlu ada tahap tanggungjawab yang sangat-sangat tinggi. Sebab ular ni dia tak macam kucing ke anjing ke yang lebih ekspresif kan. Kita tak tahu reaksi ular tu macam tak menunjukkan apa-apa. Jadi ramai orang dia kalau nak bela ular ni dia beli dari kedai kan. Jadi dia nak simpan kat rumah dalam captivity. Jadi dia tak ramai orang yang tahu spesies tempatan atau tak ramai yang boleh bezakan antara spesies tempatan atau spesies asing. Jadi ular asing tu yang kita risaukan sebab ular asing ni dia biasanya lebih agresif. Kita panggil alien species, foreign species. Lebih agresif dan kalau ular ni, orang yang nak menjaga ular ni atau peminat ular lah yang suka simpan ular dalam captivity, untuk apa jua tujuan lah, sama ada untuk menjual ke atau memang dia minat nak tengok ular dalam rumah dia ke, biasanya dia orang lebih, kalau ular tu paling berbisa, paling itulah yang dia suka. Ular yang lebih besar, ular yang lebih ganas, sebab dia suka tengok action kan. Jadi sebab tu ramai orang suka bela boiga atau oxycephalum lah yang paling favourite sebab oxycephalum ni dia ganas kan, dia tak tidur diam. Jadi orang suka yang banyak action, dia tak suka tengok ular yang pemalas, yang duduk diam, yang macam pit viper lah. Tapi orang suka pit viper sebab dia berbisa. Jadi itulah ular yang paling berbisa, ular paling besar, ular paling ganas, 3 karakter ni yang orang suka bela. Tapi kalau bila dia dah besar, dia dah malas nak jaga atau mungkin belanja untuk menjaga sangat tinggi, mulalah dia buang. Bila buang, menyusahkan hidup orang lain. Kan, kena panggil pilitan, tangkap dan sebagainya. Jadi untuk sayang mengenali binatang ni, ular ni dia bukannya macam haiwan yang ada yang ada karisma. Ular sebenarnya bukan charismatic animal. Dia tak macam gorila, chimpanzee or even singa yang kita tengok kat zoo tu. Zoo pun sebenarnya fungsi zoo yang bagus lah. Kan? Yang the management yang bagus. Zoo ni sebenarnya fungsi zoo ialah untuk membantu meningkatkan promosi sebenarnya terhadap haiwan yang populasi asalnya terancam. Contoh, kalau ingat tak, generasi baru ni mungkin tak pernah dengar movie ni, Born Free tu. Cerita movie Born Free ni, 1967. Lagu Born Free pun Andy William ke yang nyanyi, sangat sedap. Jadi lepas ni check out the movie Born Free. Jadi masa Born Free dikeluarkan tentang singa, tiba-tiba saja imej singa ni jadi sangat baik dalam kalangan masyarakat tempatan.
Dan dana tentang pemeliharaan singa di habitat asal yang terancam pun semakin meningkat pasal movie ni. Jadi singa kanak-kanak pun bila disuruh lukis singa, mereka tak lagi lukis singa dalam kandang. Dia lukis singa di Sahara, di habitat asal dia. Jadi tapi ular ni bukan macam singa atau gorila atau chimpanzee yang kita perlu tangkap dan kurung untuk kita tingkatkan atau mengenali atau menyayangi dia. Jadi kalau nak bela haiwan, belalah kucing. Okay bro, ada soalan juga yang berkaitan dengan soalan tadi. Ada peserta tanya, kalau kita jumpa, let's say kita jumpa ular dan kita tangkap dan kita jual. So adakah salah, dan actually apa yang perlu orang awam buat sekiranya jumpa ular ni? Nak report siapa ke ataupun macam mana? Ada kenaan ular? Ya, selalu orang kalau ular masuk dalam rumah, jangan buat apa-apa, panggil je bomba. Bomba akan datang. Walaupun ular tu tak berbisa, walaupun ular tu kecil, panggil je bomba. Abang bomba akan tolong. Jadi kebanyakan orang ni, contohnya saya lupa nak tunjuk pula ular yang terbang tu, ular paradise tree snake. Ni ialah satu ular yang memang selalu masuk rumah. Dia selalu duduk dekat atas fridge, sebab atas fridge tu panas kan. Ular ni dia suka duduk kat tempat panas-panas, macam kucing juga. Tapi orang takkan perasan tu ular. Sebab dia nampak macam tali pinggang. Ada kawan saya, dia 1 hari ular tu duduk kat atas fridge dia, tapi dia tak perasan. Sebab ular nampak macam tali pinggang. Bila dia nampak ular tu bergerak, baru dia panik. Tapi dia panggil bomba. Jadi itu je. The only thing you should do is jangan tangkap. You just panggil bomba. Dan don't worry, the bomba will come and help you. So jangan tangkap lah. Jangan tangkap, jangan. Sebab bila you tangkap ular dan jual, dia contohnya macam ni lah. Kalau ada ular tu memang sangat laku. Contohnya Naja lah, Naja ada black cobra tu. Saya pernah buat kajian dekat ladang kelapa sawit, memang pengurus never enough supply of this cobra. Sebab cobra ni digunakan untuk biomanagement of the pest in the ladang kelapa sawit. Tikus contohnya atau ular lain. Macam cobra tu, nama dia Ophiophagus, makan ular. So ular senduk ni dia makan ular lain. Jadi kalau kita pupuskan dia, siapa yang nak makan ular lain? Jadi sebenarnya dia lebih penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. So kalau kita hapuskan dia daripada ekosistem asal dia, the imbalance will happen. Tak ada ular yang akan makan, menjaga atau keep in check the population of other snakes. Atau kalau ular tu tak ada kat kawasan sawah padi, siapa yang nak kontrol tikus? Sebab saya rasa daripada ular, tikus lebih bahaya kepada public health. Sebab tikus dia boleh mendatangkan wabak. Padahal ular tak boleh. Itulah contoh. Thank you. Prof. Okey, banyak soalan daripada attendees bertanyakan tentang rawatan awal apabila dipatuk ular. Jadi saya rasa Dr. Zainal ada menjawab dengan sangat baik apa tindakan awal. Cuma saya nak summarize sikit beberapa soalan ni. Beberapa peserta menanyakan adakah tempoh masa actually untuk kita mendapatkan rawatan. Contohnya boleh tunggu ke 2-3 jam ataupun patut datang terus kah? And then adakah itu berkait rapat dengan visa? Contohnya ada tempoh masa tak expired visa ular. Contohnya ular mati kena patuk, berapa lama visa itu boleh meninggalkan kesan. Minta Dr. Zainal. Okey, untuk berapa lama tempoh masa lepas kena gigit visa tu boleh memberi kesan. Kita susah nak cakap sebab ada visa tu dia serta-merta. Ada visa tu dia ambil masa sikit dan ada juga visa kadang-kadang dalam tempoh 5 hari pun masih ada lagi kesan tu. Jadi siapa yang tahu? Allah yang tahu. Tapi macam mana untuk memudahkan, macam mana nak memudahkan kita memberi rawatan, secepat mungkin dapat saja terkena sahaja, jangan tunggu. Pergi ke hospital dan kita akan pantau pada masa bila, sebab bila kalau kita pantau dengan teliti di hospital, kita dapat tahu
masa bila yang kesan bisa itu ada, dan kita akan bagi rawatan serta-merta bila kita ada kesan bisa itu. Kalau kita tunggu sehingga kesan bisa, kita takut kesan bisa itu terlalu kuat, dia tempoh masa daripada rumah ke hospital tu tak sempat. Jadi kita nasihatkan bila terkena sahaja, dia terus pergi ke hospital untuk kita pantau. Kalau ada keperluan, kita akan bagi. Dan ada yang even kita akan pantau sampai kadang-kadang ada yang sampai seminggu. Sampai seminggu pun kesan bisa tu masih ada lagi. Tapi satu yang saya nak maklumkan juga, walaupun ular itu telah mati, dia masih lagi boleh memberi bisa tu pada kita. Kita banyak kes-kes tu, ada kes di luar negara, di China, dia dekat restoran yang menjual ular, dia potong kepala ular tu, dia masa dia nak handle tu, ular tu dah mati dah, tinggal kepala je. Dia taring ular tu terkena pada tangan dia dan bisa tersebut telah diinjek ke dalam tangan dia menyebabkan ada kesan. So maknanya walaupun ular itu telah mati, tetapi dia masih lagi boleh injek dia punya bisa tu kepada manusia. Tu kena berhati-hati ya. Okey, saja. Satu lagi Dr. Zainal, ada beberapa soalan juga menanyakan tentang rawatan awal. Itu ada benefit ke untuk kita letak ais dekat tempat patukan ular? Letak ais, dan ada yang tanya air gula. Saya combine sekali lah, air gula dan letak ais dekat tempat patukan ular. Ini menariklah, air gula. So, apa pandangan Dr. Zainal? Letak ais, letak macam apa-apa lah, ais. Okey, dia macam-macam kekeliruan lah. Yang ni sebenarnya dia lebih kepada orang kata kaedah cuba jaya lah. Kaedah-kaedah cuba jaya ni sebenarnya banyak berlaku dan dicuba. Kadang-kadang disiarkan dalam filem-filem. Kalau untuk ais tidak, dia tidak terbukti. Satu lagi air gula pun tidak terbukti. Kalau saya tengok daripada literature buku-buku yang sebelum ni dalam buku garis panduan yang dikeluarkan oleh WHO pun ada setengah-setengah tempat dia bagi electric shock. Itu pun tak berfungsi, tak bagus juga. So apa yang saya cerita yang tiga step dan tambah dengan 2 step tu tadi, itu adalah yang rawatan basic yang kita boleh lakukan di Malaysia. Itu saja. Alright. Okay, untuk Prof Nohayati, saya ada satu soalan ni lah. Dia tanya, kebiasaan kan kita jumpa ular selalu dijumpai di mangkuk tandas. Mangkuk tandas kan, nak pergi buang air ada ular kan. Jadi ada peserta tanya, apakah ada cara yang Prof boleh bantu, adakah cara untuk menghalang ular dia masuk dari rumah ke? Dan ada juga peserta tanya, sulfur atau belerang ni berkesan ke tidak untuk menghalang ular daripada masuk kawasan rumah? Okey. Tandas ya, saya pun tak berapa pasti, tapi pernah juga dengar orang ular masuk tandas dalam rumah. Tapi biasanya kalau tandas ni biasanya kita tutup kan. Kalau saya lah, kat rumah saya kita tutup sebelum kita flush. Jadi yelah, saya pun tak boleh nak menjawab lah dengan tepat macam apa nak buat kalau ular masuk ikut tandas. I think soalan takkanlah nak Prof dah jawab tadi. So kita itulah kurangkan lubang-lubang tempat ular masuk. Jadi memang kena flush, tutup mangkuk tandas dan tengok apa dalam mangkuk tandas tu sebelum kita duduk. Sebab kita ada kes, kita baru dapat kes satu semalam. Dia nak buang air, dia duduk dan terus kena gigit di bahagian bawah dia. Jadi yang kena gigit tu lelaki lah. So you boleh fikir lah kat mana bahagian yang kena gigit tu. Jadi kita kena tengok dulu kat mana kita nak mencangkung tu sebelum kita duduk lah. Ini bukan perkara yang jarang berlaku. Jarang ya, tapi memang biasalah kita jumpa ular dalam mangkuk tandas. Dan macam Dr. Zainal cakap tadi, kita panggil 999 lah, panggil bomba. Apa soalan tadi? Yang belerang Prof. Belerang. Belerang. Kita sendiri dah buat kajian. Hangat juga. Ya, belerang tidak menyebabkan ular tu stop ular tu daripada cross. Jadi itu satu mitos lah dan telah myth bust.
So kita sendiri buat kajian tu dan kita dapati belerang antara bahan-bahan yang digunakan ialah belerang, dan belerang tidak menyebabkan ular tu dari cross kawasan tu. Okay. Ya, saya rasa bomba pun pernah buat demonstrasi tentang perkara itu. So it's a mispath. Yes. In fact, saya juga dulu masa zaman muda-muda dulu pernah juga cuba. Memang tak berjaya. Okey, untuk Dr. Zainal, ada peserta tanya Muhammad Farid, apakah yang dimaksudkan dengan dry bite? So, sejauh mana kebenarannya? Sebab ada juga peserta akan tanya, kadang-kadang kena patuk ular tedung sela, ular kobra tapi tak ada apa-apa kesan. So, apa teori di sebalik yang terjadinya begitulah? So, apa dimaksudkan dengan dry bite dan sejauh mana kebenarannya? Okey, dry bite ni kita istilahkan dry bite ni bila dia mematuk dan dia tidak inject dia punya bisa lah. Untuk makluman, ular ni, ini mungkin Prof Nayati kot. Ni kena confirm balik lah dengan Prof Nayati ni. Yang saya tahu, yang saya faham, ular ni dia sebenarnya dia lebih untuk protect, untuk defense dia. Dia bukan tujuan dia untuk menyerang manusia. Tapi kalau untuk mangsa, ya lain. Tapi untuk manusia ni biasa dia nak cuba protect. Biasanya peringkat awal dia akan serang, pada masa itu dia tidak inject. Kalau dia tak inject, kesan bisa dia tak keluarkan bisa, ataupun dia bisa dia terlalu sedikit dan menyebabkan dia tidak memberikan kesan bisa kepada manusia. Ini yang dipanggilkan dry bite lah. Maknanya bila dia patuk atau digigit, dia tidak mengeluarkan bisa dan kesan bisa tidak ada langsung. Kita hanya boleh kata dia itu dry bite selepas kita dah buat pemantauan. Memang tidak ada kesan bisa, baru kita kata dry bite. Pada peringkat awal, walaupun dia tak ada kesan, tapi selagi mana kita tak pantau dia dengan teliti, selagi itu kita belum kata dia dry bite. So dry bite, ya, betul, ada. Dry bite ni dimaksudkan adalah apabila dia menyerang, mematuk dan dia tidak memberikan kesan bisa. Itu saja. Okey. Anas, your mic is off. Sorry. Okey. Ini saya open lah pada Dr. Zainal ataupun Prof. Apakah indikasi untuk start antibiotics untuk kes-kes snake bite, dan jika perlu apakah suggested antibiotik untuk digunakan? Adakah semua kes patukan ular memerlukan antibiotik ataupun bagaimana? Okey, dia antibiotik ni dia adalah ubat untuk bunuh kuman bakteria. Jadi bila dia ada indikasi disebabkan ada kesan jangkitan kuman pada bakteria, baru kita bagi. Tetapi ada juga ular-ular ni, bila ular ni sebenarnya dia memang haiwan yang memang kita kata risiko untuk mendapat jangkitan tu memang tinggi. So kalau dia punya kesan gigitan dan juga luka yang diberikan itu adalah signifikan dan memang kita rasa risiko untuk jangkitan kuman itu memang tinggi, kita akan terus start antibiotik. Apa jenis antibiotik? Kita akan bagi antibiotik yang kita istilahkan sebagai broad spectrum lah. Yang dia boleh, sebab dia punya group of bakteria tu dia macam-macam. Tapi kita tak nak pastikan bakteria satu jenis. Sebab dia banyak jenis bakteria. So dia kena bagi antibiotik yang broad spectrum. Itu kalau bahagian medical saya akan ceritalah apa antibiotik yang kita bagi. Tapi untuk dekat sini mungkin saya tak bercerita dengan detail lah dekat sini. So kalau ada indikasi kita akan bagi. Alright. Terima kasih Dr. Zainal. Untuk Prof Nurhayati juga, ni soalan yang paling famous lah, yang permulaan juga tadi saya terlepas. Macam mana secara generalnya kita nak kenal ular tu berbisa ke tak berbisa? Adakah pengenalan semata-mata ataupun ada tips bila kita tengok ular tu dia berbisa melalui kelakuannya ke ataupun appearance ke? Mungkin Prof Nurhayati ada tips sikit untuk orang. Okey, ular kapak senang je kan. Kita tengok kepala dia segitiga, berbisa lah ular kapak tu. Kemudian naja pun ada ular senduk kan. Dia warna hitam kan. Dan kepala dia pun besar, melebar. That's very easy. Tapi yang lain-lain tu asalkan badan dia warna hitam, lepas tu kepala ujung ekor merah, itu bisa lah. Dan belang-belang. Belang-belang yang sama lebar, ya, itu ular katan tebu.
Tapi yang coral snake ni a bit tricky sebab coral snake dia susah nak bezakan sebab dia nampak macam ular Colubridae yang tak berapa bisa. Coral snake pun itulah panduannya ialah bila buku ni keluar ke atau ada poster tu, saya rasa poster tu sangat bagus kalau untuk tujuan meningkatkan kesedaran awam tentang ular berbisa. Poster is very good and I think mungkin kita boleh buat poster ular berbisa tu, buat balik dalam bentuk PDF lah yang high res untuk blast ke semua orang. Ya, kita pun ada buku Land Snake of Medical Significance kalau nak tengok. Of course. And you, also you publish that you wrote. Tapi itu memang freely available. Nanti kita akan bagi link kepada dalam Facebook dan juga dalam kita punya YouTube nanti. Tapi yang itulah Prof, saya rasa kita kat Malaysia macam Prof cerita tadi, iaitu ular tu nampak macam sama je. Jadi susah sebenarnya. Walaupun kepala dia segitiga, tak semestinya dia tu ular kapak. Jadi general rule yang macam tu memang tak boleh diguna pakai. Ada orang guna general triangle head is viper, ular tu naik tinggi kepala dia ialah ular kobra. Tapi kita ada ular yang boleh naik juga balik tapi dia bukan kobra. So it's very difficult in Malaysia kalau kita susah untuk tentukan spesies ular dari kalau orang tu tidak berpengetahuan lah, orang awam. Tengok ular, kita kenal ular ni ular berbisa atau tidak. Jadi macam Dr. Zainal cakap tadi, kalau kita tak kenal kat Malaysia, kalau kita kena gigit, lebih baik terus ke hospital. Anggap semua ular yang menggigit itu berpotensi daripada ular yang berbisa. Jadi untuk yang lebih berminat untuk mengenali ular, kena belajarlah. Ada buku-buku yang kita gunakan. Jangan kena buku yang tengok ular daripada luar negara. Kita kena tengok ular dari spesies negara kita. Kenalilah Malaysia. Jadi ular-ular kita ni sangat cantik dan berbagai-bagai. Saya sangat menunggu-nunggukan buku Prof. Nur Hayati untuk keluar ni daripada UKM. Saya dah dengar lama dah. Tapi insyaAllah dia kait coffee table book kan. Jadi memang sangat cantik lah. So kita dapat appreciate ular-ular yang kita ada di Malaysia dengan lebih baik. Maybe Prof Kal boleh sambung sikit. Ada 2-3 soalan juga. Saya tengok soalan yang sama lebih kurang. Dia kata kalau kita kena patuk tapi kita tak dapat kenali ular yang mematuk, adakah ubat yang sama, antivenom yang sama kita bagi kepada pesakit? Dan secara ringkasnya mungkin Prof boleh cerita sikit apa fungsi antivenom ni? Bagaimana antivenom ni berfungsi untuk dalam rawatan ular ni? Prof. Okay, thank you. Yang paling penting ialah seperti mana Dr. Zainal cakap tadi, setiap kes gigitan ular perlu dipantau. Jadi bila ada gejala ataupun simptom-simptom envenomation ataupun kebisaan dalam badan, barulah kita akan memberikan perawatan khusus iaitu memberikan antivenom. Buat masa ni antivenom adalah satu-satunya perawatan khusus untuk gigitan ular berbisa. Di Malaysia kita tidak membuat antivenom. Kita terpaksa mengimport antivenom daripada negara jiran iaitu Thailand, dan yang Dr. Zainal cakap tadi ular laut kita import daripada Australia. Jadi antivenom yang dibuat itu memang sangat spesifik ya. Dia menggunakan sistem imunologi untuk membuat antivenom. Dia menggunakan bisa ular disuntik kepada haiwan host. Yang haiwan host yang biasa digunakan ialah kuda. Jadi kuda dalam badan, bila bisa tu masuk dalam badan kuda tu akan menghasilkan anti-bisa. Dalam sistem imunologi is called immunoglobulin lah. Dan ini akan di-extract daripada kuda dan di-refine dan dibuat dalam bentuk serbuk. Kita simpan dalam botol anti-bisa ular. Jadi memang setiap jenis ular berbisa yang kita encounter atau produce antivenom ni memang hanya digunakan untuk spesies ular tersebut sahaja. Okey. Dan tidak semua ular berbisa ada antivenom dia. Ini kita kena faham. Jadi bagaimana kita memilih antivenom, macam mana kita memilih jenis ular untuk membuat antivenom, kita tengok risiko kebisaan highly venomous or not. And then
kekerapan ular itu memberikan efek kepada manusia. Barulah kita kategorikan sebagai kategori 1 atau kategori 2 untuk membuat produksi antivenom. Ini ditentukan oleh WHO as well, garis panduan yang dikeluarkan oleh World Health Organization. So boleh rujuk juga di website WHO untuk maklumat lanjut. Jadi sebagai summary, memang tidak semua ular berbisa ada antivenom dan kita hanya memberikan antivenom kepada yang memerlukan sahaja. Jadi ada indikasi barulah kita berikan. Bukan senang-senang gigit ular ini yang kita bagi antivenom. Tidak, bukan itu. Jadi macam Dr. Zainal cakap tadi, perlu dipantau dengan teliti dan untuk itu haruslah datang ke hospital dengan segera supaya pemantauan itu dapat dibuat dengan lebih lengkap dan secara terperinci. Okay, terima kasih Prof. Dr. Khaldun atas jawapan. Saya juga ada terbaca beberapa soalan yang lebih kurang sama. Soalannya, adakah semua hospital ada antivenom dan macam mana pula dengan klinik desa, klinik kesihatan? Jadi mungkin saya minta open Dr. Zainal untuk adakah semua hospital boleh bagi antivenom ataupun selected hospital, dan bagaimana pula dengan klinik desa atau klinik kesihatan? Ada antivenom atau tidak? Okey. Di Malaysia, semua hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ada menyimpan antivenom, tetapi dia tidak menyimpan kesemua jenis antivenom. Dia akan menyimpan antivenom mengikut keutamaan dan bilangan kes. Kalau banyak dia akan simpanlah. Kalau tak, dia akan simpan di mana hospital yang lebih besar. Dan ada juga hospital-hospital universiti. Setakat ni hospital universiti yang kita ada, UKM, USM dan UM ada menyimpan antivenom juga. Tetapi di hospital-hospital swasta, setakat yang saya tahu setakat ini, kebanyakan hospital swasta tidak menyimpan antivenom. Kesemuanya dia sama ada di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun di hospital universiti. Untuk klinik kesihatan, tidak semua klinik kesihatan. Kebanyakan klinik kesihatan tidak menyimpan antivenom kecuali beberapa. Kecuali beberapa ni, contoh kalau di Pahang lah, yang saya tahu di Pahang. Di Pahang, di klinik kesihatan Tekik Pulau Tioman. Dia tak ada hospital, dia ada klinik kesihatan saja. Tapi klinik kesihatan itu ada menyimpan antivenom. Disebabkan di kawasan situ tidak ada hospital, jadi yang ada adalah klinik kesihatan. So ini adalah antara klinik kesihatan yang menyimpan antivenom lah. Okey. Untuk Prof. Nurhayati, ada satu peserta tanyalah. Salam Prof, kalau kita bunuh ular, kesan darah atau bau ular tu adakah boleh menyebabkan ular lain datang pula ataupun keluarganya datang ke? Ini banyak public suka tanyalah, mana-mana khusus ular akan tanya. Kalau kita bunuh ular, ada datang lagi tak ular? Ya, ini ialah mitos kan, sebab ramai orang cakap ular, especially ular senduk, ular selar tu, kalau kita bunuh pasangan dia, akan datang bala dendam dan sebagainya. Tapi sebenarnya ular, banyak benda yang kita boleh belajar daripada ular ni. Dan yang paling penting yang kita boleh, ular ni sebenarnya mengajar kita agar kita sentiasa kemar rumah. Jaga kebersihan persekitaran rumah. Jadi kalau tak nak ular datang rumah, kena hapuskan segala habitat yang menjemput ular ni datang. Jadi dan berhati-hatilah dengan persekitaran. Kalau ada macam construction going on somewhere, tingkatkan perhatian terhadap rumah. Kemah rumah cepat-cepat. Itulah maksud saya. Jangan simpan kotak-kotak bersepah, jangan letak barang-barang bawah katil. Kita perlu nampak, clearkan everything, yang jangan bagi ular berselindung di mana-mana celah kotak-kotak dalam apa dan sebagainya. Itu je sebenarnya cara kita nak elakkan ular daripada masuk ke rumah. Mungkin Prof boleh tambah sikit, ada dua soalan lagi lah. Yang pertama, apabila ular terancam, adakah ular ni boleh patuk berkali-kali ke ataupun hanya sekali patuk? Dan yang keduanya, ada beza tak dari segi ular baby snake lah, orang cakap baby snake dan ular yang besar dewasa, dari segi
Venom je lah. Ini ramai yang berminat juga. Venom. Ya, betul. Si baik tanya ni. So, Venom, even baby snakes yang baru menetas tu memang dah ada dah Venom. Jadi macam sebab saya pernah ikut kawan pergi Profesor Lee Grismer pun. Dia kalau ular pit viper anak je pun dia berhati-hati juga. Macam anak tu ialah ular kapak dewasa. Apa lagi soalan? Yang satu lagi berkali-kali, ular patuk berkali-kali. Tak, saya tak pernah tengok lah ular tempatan kita lah yang cuba nak patuk berkali-kali. Dia tak macam black mamba ke yang kejar yang kejar manusia boleh patuk. Black mamba memang sangat ganas. Jadi saya rasa ular kita tak adalah seganas itu. Jadi I'm quite relieved actually there's no black mamba in our country or even taipan in our country. Kalau ada taipan di sungai kita memang susahlah. Actually kalau ular tu dia mematuk mainly in defense. Maksudnya dia nak mempertahankan diri. Kalau kita contohnya kita lihat ada kes yang ular tu mematuk berkali-kali disebabkan dia dipijak. Dia dipijak, dia trap. Bila dia trap, memang dia tak ada tangan, tak ada kaki. Jadi dia hanya boleh gunakan mulut dia untuk menggigit. Menggigit tu untuk melepaskan diri daripada dipijak. Jadi kalau kita sentiasa membijak ular tu, memanglah banyak kali kita kena gigit. Sama juga orang yang memegang ular. Orang memegang ular ni satu hal, dia pegang dia tak lepas. Dia pegang terus. Terutamanya macam kalau tak sakit dia tak akan lepas lah. Sakit boleh lepas. Jadi ular tu memang akan cuba melepaskan diri dia dengan menggigit. Itu je cara untuk ular melepaskan diri. Selain daripada menggoyang-goyangkan badan dia lah, wriggling itself. Jadi memang ada chance untuk multiple bite ataupun digigit berkali-kali, dan sekiranya ular itu adalah ular berbisa, berkali-kali itu akan menyebabkan dos venom akan masuk ke badan dengan lebih banyak. Jadi dia punya risiko kepada gejala envenomasi itu lebih tinggi lah, more severe envenomation. Jadi multiple bite from a venomous snake can cause a more serious envenomation. Okay. Alright, thank you Prof. Mungkin next soalan untuk Dr. Zainal. Mungkin saya rasa soalan daripada clinical person ya. Berkaitan ujian 20 minit whole blood clotting test. Ada perbezaankah bila menggunakan bekas kaca dan bekas plastik? Dan yang kedua, comparing to the coagulation profile, yang mana lebih reliable? Kalau untuk ujian kita panggil 20 minute whole blood clotting test. Kalau ikut dari segi prosedur, dia mesti menggunakan bekas kaca dan dia tidak boleh gunakan plastik. Adalah dia punya explanation kenapa kaca dan bukannya plastik. Ini berdasarkan daripada coagulation, macam mana dia nak coagulate benda itulah. So memang berbeza dan dia mestilah ikut standard dia. Untuk memastikan ujian itu mematuhi standard, mesti menggunakan kaca. Dia tak boleh, kita tak boleh nak compare dia ujian yang digunakan dengan kaca dengan plastik, tak boleh lah. Sebab standardnya kaca lah. Sebab adalah reason dia, pertama. Yang kedua dari segi sensitivity dengan specificity lah, antara ujian whole blood clotting test dengan ujian coagulation profile yang kita buat di makmal lah. So pastinya ujian yang mudah tu biasanya dia punya specificity, dia punya tu kurang lah berbanding dengan kalau dibuat dengan ujian tu di makmal. So dari segi lebih tepatnya adalah ujian yang dipanggil coagulation profile yang kita hantar ke makmal. Itu yang lebih tepat. Alright, ini soalan ni saya open lah. Jika seseorang itu dipatuk ular, bolehkah dia menjadi imun terhadap patukan ular? So saya open to any panelist untuk Dr. Zainal. Bagi Prof lah jawab. Prof Kal. Okay. So simpelnya ialah macam ni. Kalau kita nak buat antivenom, kita akan bagi bisa ular kepada kuda. Jadi kuda tu akan membina sistem imunisasi. Tetapi kita dapati sistem imunisasi dalam kuda tu tidak berkekalan. Dia bukan macam kita buat bagi vaksin. Setengah vaksin kita akan kekal kita punya jangka hayat imunisasi. Tapi untuk antivenom, untuk mulakan immunoglobulin, dia tidak kekal. Jadi after beberapa bulan atau beberapa tahun dia akan menurun dia kadar
imunisasi kuda berkenaan. Jadi sama juga macam manusia. Kita dapati memang betul bila kita dapat orang yang digigit ular berbisa, badan dia akan membina sistem imunisasi mengeluarkan antibody kepada bisa sebab dia protein, dia protein. So dia akan mengeluarkan timbal balas imunisasi dan mengeluarkan. Tapi sistem jumlah tu tidak kekal, dia akan menurun. Dan imunisasi itu tidak juga mempertahankan diri dia daripada gigitan ular berbisa seterusnya. Jadi memang terlalu rendah dalam badan dan dia tidak juga melawan gigitan bisa daripada kesan bisa yang contohnya cytotoxic, merosakkan tisu badan. Dia tidak akan mempertahankan diri daripada segi itu. Jadi memang perlu bawa ke hospital walaupun dah pernah banyak kali digigit ular, perlu ke hospital segera untuk perawatan dan pemantauan. Setengah-setengah orang lah, ada banyak lah yang menggunakan contoh yang kita panggil mithridatism. Mithridatism di mana seseorang ini dia inject, dia bukan suruh ular tu gigit dia, dia inject bisa ular tu dalam badan dia berkali-kali, macam kita treat nak buat antivenom untuk nak buat antivenom dengan kuda. Jadi memang benar badan dia akan menghasilkan imunisasi ataupun titer antivenom yang tinggi. Dan setengah-setengah orang, dan dia pun pernah memberikan bekalan darah dia untuk merawat pesakit gigitan ular. Ini memang ada dalam dokumentasi lah. Tapi berapa orang yang nak menawarkan diri dia untuk jadi kuda untuk buat antivenom jadi itu tidak praktikal. Jadi adakah seseorang itu boleh imun? Ya, mungkin boleh. Tetapi ada satu lagi risiko, seseorang itu boleh juga mendapat yang kita panggil hypersensitivity reaction, di mana badan itu akan develop imunisasi untuk menyerang badan dia, timbal balas yang sangat drastik, dia kita panggil hypersensitivity ataupun anaphylaxis. Itu juga boleh berlaku. Dan kita pernah lihat orang itu selalu bekerja dengan ular, dia terdedah kepada protein-protein yang dikeluarkan oleh ular, badan dia mendapat timbal balas untuk melawan ular. Jadi bila dia terkena gigitan ular, bisa masuk badan dia akan menyebabkan satu lagi reaksi, dia panggil anaphylactic reaction. Berbeza dengan envenoming reaction. So itu kita perlukan rawatan yang lain lah. Kita gunakan adrenalin, kita gunakan antihistamin, kita gunakan juga steroid untuk perawatan tersebut. Sama macam kita merawat anaphylaxis yang lain. Okay. Alright, thank you Prof. Kal. Yang ini saya open to Dr. Zainal lah. Dr. Zainal ada peserta tanya, kan biasa dia semburan Najah Sumatrana terkena mata, tapi sekiranya termasuk dalam mulut, adakah ia bahaya dan apakah yang patut dilakukan oleh mangsa sekiranya tersembuh dan tertelan termasuk dalam mulut sekali bisa Najah Sumatrana ni ataupun senduk sembur? Okey. Saya jawab dua soalan teruslah kot yang berkenaan dengan bisa ular yang ni. Satu ada juga yang tanya adakah ia mengandungi asid. Kemudian yang asid tu saya rasa dia yang pentingnya bukan asid atau alkali, dia punya bisa tu. Itu yang penting tu. Dia punya kesan bisa tu yang merosakkan dia punya mata lah. So dia punya kesan tu adalah bisa yang dia ada protein, dia ada banyaklah kandungan dekat dalam tu, itu yang menyebabkan kerosakan. Tetapi cara kita nak merawat lebih kurang sama je macam kalau kita nak merawat di peringkat first aid tu, kita sama je macam terkena asid atau tu, maknanya cuci saja, itu je. Yang pentingnya itu untuk kita buang dia punya bisa tu. Tetapi kalaulah terkena pada dalam mulut, dulu masa saya masa belajar dengan Prof Khaldun dulu, dia cakap kat saya, makan je lah, jadilah bertambah kuat, dia kata. Tapi sebenarnya dia tak ada kesan yang ketara dekat dalam badan, kecuali kalau dekat dalam mulut kita ada ulcer, ada luka, itu mungkin boleh menyebabkan bisa tersebut dia masuk ke dalam saluran darah. Tapi kalau dalam mulut kita dia tak ada luka apa ke, dia tak akan memberikan kesan. Dan walau kita tertelan, mana bisa tersebut bila dia masuk dalam perut dia akan denaturalize dan dia akan terhapus. So itulah. Okey. Okay. Alright. Ini untuk Prof Nohayati ya. Ada peserta tanya, kalau kita cabut
taring ular berbisa, adakah ular itu masih boleh memindahkan bisa, dan kalau dicabut akan tumbuh balik ke taring? Rasa taring dia tak macam jerung yang boleh recycle gigi dia. Boleh, Prof. Boleh tumbuh balik gigi? Boleh. Oh, wow, didn't know that. Okay. Okay, saya bantu Prof lah. Ya, Actually, tolong. taring ular tu kalau dicabut daripada dia luar, dia akan actually ada banyak taring yang sedang menunggu untuk keluar lagi. So, because it's a very frequent use, dia gunakan secara kerap, jadi untuk membunuh mangsa dia. So, kita dapat juga kadang-kadang selepas gigit, ada taring yang terpatah pun. Okey, jadi memang sentiasa kadang-kadang dia tidak ada hanya ada dua taring saja. Dia kadang-kadang ada 3-4 taring sedang menunggu nak keluar. Jadi memang boleh tumbuh balik. Dan kita dapati kadang kita tengok ada 2 taring dalam satu belah tu, ada 2-3 taring. Jadi bila dia gigit kita, bukan hanya ada 1 lubang atau 2 lubang ke atas kulit, ada sampai 3-4 lubang kadang-kadang. Okey, jadi soalannya, taring dicabut daripada luar tu boleh tumbuh balik bagi masa lah ya, dan memang boleh menyalurkan bisa kembali lah. Ni bagi untuk ular yang berbisa. Apa yang mungkin persoalan yang ditanyakan, adakah untuk menghapuskan terus bisa dari keluar, ialah memang ada teknik yang digunakan. I think UPM ada buat bagi ular-ular berbisa yang besar, contohnya macam king cobra, dia ada membuat what do you call, perawatan secara surgical, pembedahan, di mana kelenjar bisa itu yang diikat dan dipotong. Jadi bisa tidak boleh mengalir daripada kelenjar bisa ke dalam taring dan ke dalam badan manusia. Jadi itu pembedahan yang khusus lah. Itu bukan dibuat secara umum ya. Okay. Alright. Next question is untuk Dr. Zainal juga. Perlukah bagi anti-tetanus injection untuk gigitan ular? Dan yang keduanya, combine sekali lah. Sekiranya tersalah bagi anti-venom, apakah kesan kepada pesakit? Okey, anti-tetanus sebenarnya dia dalam apa-apa kecederaan ataupun kena gigitan binatang, bukan setakat ular, dia ada indikasi untuk kita bagi tetanus. Kementerian Kesihatan Malaysia dah pun mengeluarkan dia punya garis panduan lah, apa masa bila dan jenis luka yang macam mana kita akan gunakan anti-tetanus. Sekiranya maklumat tersebut memang kita pasti dalam tempoh masa, dia adalah antara 5 tahun ataupun 10 tahun. Lepas tu dia ikut jenis dia punya luka berapa, adakah luka tersebut luka kotor atau tidak ke. Kalau dia mematuhi dia punya kriteria tersebut, kita akan bagi anti-tetanus. Kalau dia kata dalam tempoh masa yang memang dalam tempoh masa itu dan dia dah pernah dapat dalam tempoh masa 5 tahun tu, kebiasaan kita anti-tetanus tak perlu. Tetapi kebanyakan mangsa yang kita tanya dia tak pasti. Bila dia tak pasti kita bagilah. Itu ya. Okey, yang soalan keduanya adalah dari segi kalau kita bagi anti venom yang tersalah anti venom. Okey, macam Prof Khaldun cakap tadilah, dia anti venom ni anti-venom sebenarnya dia juga ada kesan imunologi kepada manusia sebab dia menggunakan antibody kuda. Jadi kalau antibody asing masuk ke dalam badan kita, risiko itu memang ada. Dan kalau dia masuk tu jenis yang berbeza, dia ada dua, sama ada tak jadi apa-apa atau yang kedua dia menyebabkan alergi, alahan ataupun reaksi. Jadi kita takut kerisauan kita kepada reaksi lah. Tapi walau macam mana sekalipun, kalaulah kita ada keperluan untuk bagi antivenom dan antivenom yang betul untuk kita bagi, janganlah risau sebab ada reaksi kita tak nak antivenom. Itu tak bolehlah pula sebab kita dah menolak kepada rawatan yang khusus. Tetapi kalau tersalah bagi, itu tak bolehlah. Itu sebabnya kita ada wujudkan macam kita ada REX yang konsultan yang Prof Khaldun dah tubuhkan dah beberapa tahun ni. Maknanya untuk memastikan setiap perawat yang apabila dia kata ada keperluan untuk bagi antivenom, kita akan bagi antivenom yang betul dan untuk mengelakkan kesilapan dan juga kesalahan.
terima kasih Dr. Zainal, dan sekiranya saya dapat tambah sedikit, ada soalan saudara Osman ni, sekiranya terdapat alergik pada antivenom, apakah rawatan? So jawapannya kita akan akan bagi rawatan untuk alergik, kesan alergik kepada antivenom, tetapi kita punya matlamat utama adalah kita akan habiskan ataupun completekan antivenom lah, sebab kita nak neutralize di bisa ular, okey, untuk mengelakkan kesan kepada pesakit. Okey. Banyak ni soalan ni Prof Kal dengan Dr. Zainal, Prof Hati masih bertubi-tubi soalan ditanya. So saya pilih-pilih lah yang mana tak dapat tu kita akan cuba jawab melalui chat ataupun tengah je. Ada soalan maybe Prof Hati ke, ni behavior ular sikit lah, boleh climb, adakah semua ular boleh panjat dinding walaupun tak ada apa-apa tiang? Ular pokok dia biasanya bergantung kepada sisik kat perut dia. Kalau sisik tu contoh dia panggil killed, kasar, untuk dia ngesot, dia perlukan permukaan yang kasar lah. Jadi tapi secara teorinya kalau dinding rumah kita jenis marble ke atau gate di luar rumah kita daripada marble yang licin ke, mungkin menyukarkanlah sikit untuk diorang panjat, sebab sebab dia perlukan sisik yang kasar dia tu, kita panggil killed. Nanti saya type dekat tu jawapan, untuk dia membantu friction lah kan, friction untuk dia panjat pokok. Tapi saya pernah nampak ular sawa mengesot batang pokok pinang. Macam peristalsis kan, dia punya the effect tu. Nampak macam peristalsis. Jadi memang ular memang pandai panjat. Okay. Alright, thank you Prof. Satu soalan yang menarik juga daripada peserta. Kalau seseorang itu telah dipatuk ular yang sama, menerima antivenom, kemudiannya dipatuk sekali lagi oleh ular yang sama, dan adakah perlu lagi antivenom yang sama atau bagaimana? Ini saya open mungkin Prof Kal ke? Ataupun the answer is yes. Ya. Yeah. Sekiranya ada indikasi lah. Alright. Itu tidak menjadi masalah. Alright. So saya harap dapat menjawab soalan yang diajukan lah. So yang kita pilih lagi lah. Kita ada 1 minit ke? 1 minit lagi. Seperti biasa yang saya jangka lah, memang forum Snakebite ni takkan pernah habis soalan. Okey. Okey, soalan mungkin kita ambil ni. Adakah disarankan untuk kita simpan antivenom di rumah atau dibawa bersama sekiranya ada aktiviti di tempat yang berisiko dipatuk ular? Okey, Dr. Zainal nak jawab. Okey, satu, antivenom memang tidak sesuai untuk dijadikan rawatan first aid dan juga tidak sesuai untuk disimpan di tempat yang bukan di hospital lah. Satu, sebab cara penyimpanan dia mesti simpan dalam suhu yang tertentu sahaja untuk mengelakkan dia rosak. Yang kedua, hanya orang profesional perubatan sahaja yang dibenarkan untuk memberi memberi antivenom ini, sebab dia nak bagi, kita kena bagi melalui saluran darah. Dan untuk bagi saluran darah dia kena ada orang yang expert untuk masukkan untuk buat insert intravenous dan mesti dalam teknik aseptik dan kemudian dia mestilah kita pantau dengan teliti sebab risiko untuk mendapat alahan masih ada. Jadi sekiranya ada berlaku alahan kesan daripada kita bagi antivenom, kalau di hospital kita boleh bagi rawatan dengan serta-merta. Tapi kalau di luar kita risau, ada kerisauan itu. Satu, orang akan memberi antivenom tidak pada tempatnya. Yang kedua, antivenom rosak. Dan yang ketiga, sekiranya ada berlaku alahan tidak, rawatan yang sepatutnya tidak dapat diberikan. Okay. Terima kasih. Jadi kita sebenarnya dah melebihi masa tambahan dah ni, masa tambahan. Jadi mungkin untuk para audiens, peserta jangan bimbang sebab saya dah fahamkan recorded dan dapat dilihat di Facebook kan Prof kan? Dapat dilihat di FB sekali lagi. Okey. So I think kita akan cuba upload ke YouTube juga. Okay, alright. So with that I think saya serahkan kembali kepada Prof Dr. Khaldun untuk
Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Anas. Soalan snake bite memang sentiasa tak habis. Kita mengadakan kursus, banyak kursus kita buat. Memang snake bite-nya special memang banyak. Jadi kita sangat berterima kasih juga kepada para peserta yang mengajukan soalan. Saya harap yang mana tak dapat menjawab tu jangan kecil hati. Boleh continue the discussion dalam Facebook dan juga dalam YouTube nanti. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penceramah kita, Profesor Dr. Nur Hayati Ahmad dan Profesor Dr. Zainal Abidin Ismail kerana telah banyak menyampaikan maklumat yang saya kira sangat bagus dan sangat tepat yang boleh mungkin mengekang mitos-mitos yang berlaku kat luar sana. Terlalu lama dah mitos tentang snake bite dalam masyarakat kita ni. Jadi memang penat sebenarnya melawan mitos. Okey, so dengan itu sebelum saya mengakhiri, saya ingin meminta para peserta untuk turut memberikan maklum balas kepada sesi kita pada pagi ini. Terima kasih kerana selama 2 jam bersama kami masih tidak kering air liur sebenarnya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kita punya organizer dan juga technical Encik Bukhari kerana telah bersama menjayakan majlis kita pada pagi ini. Dengan itu, dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di acara yang lain.